baginda berkata amin. Bila baginda turun, kami telah bertanya, ya Rasulullah, hari ini sungguhnya kami telah dengar daripada Tuhan sesuatu yang belum pernah kami dengar. Baginda bersabda, sungguhnya Jibril AS telah muncul kepadaku dan berkata, binasalah seorang yang didatangi Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Maka aku berkata amin. Apabila aku naik tangga yang kedua, dia berkata, binasalah seorang yang apabila engkau disebut kepadanya tidak pula meselawatimu. Aku juga berkata amin. Apabila naik tangga yang ketiga, dia berkata, binasalah seorang mendapati kedua bapaknya dan salah seorang daripada telah tua, tapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Aku berkata amin. Keterangan dalam hadis ini, Jibril AS telah mohon 3 doa kebinasaan dan Rasulullah telah mengaminkan ketiga doa itu. Apa kurangnya doa dalam Jibril AS? Ialah satu malaikat yang begitu hampir dengan Allah Ta'ala. Dan jelas kepada kita amin daripada Rasulullah SAW menjadikan doa itu bertambah makbul. Hanya Allah SWT telah menimpah sahaja yang boleh beri taufik kepada kita untuk menjauhi ketiga perkara tersebut dan supaya kita terpelihara daripada semua kebiasaan itu. Jika tidak, tiada sebarang kesaksian lagi terhadap kebinasaan kita sendiri. Dalam setengah riwayat dalam kitab Durrul Mansur yang menyatakan bahawa Jibril AS sendiri telah berkata kepada Nabi SAW, katalah amin, lalu Rasulullah SAW pun berkata amin. Dengan itu dapat diketahui bahawa perkara lebih diambil berat. Golongan pertama ialah seorang yang didatangi Ramadan tetapi dia masih tidak diampunkan, yakni bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan seperti Ramadan itu masih dihabiskan dengan kelalaian. Dalam bulan Ramadan, keampunan dan rahmat Allah Ta'ala turun seumpama hujan. Oleh kerana itu, siapa yang membiarkan bulan Ramadan berlalu dalam keadaan keburukan dan kecuaian yang begitu buruk sekali hingga menyebabkan dia terluput daripada keampunan, maka masa mana lagi yang boleh menjamin keampunan untuknya, dan apa lagi hendak ditunggu untuk kebinasaannya. Sedangkan jalan untuk mendapat keampunan ialah dengan menunaikan amalan-amalan pada waktu Ramadan, seperti berpuasa dan bertarawih dengan sepenuh-penuh perhatian, dan kemudian pada setiap masa memperbanyakkan taubat dan istighfar atas dosa-dosanya. Golongan kedua yang telah didoa kebinasaan ialah seorang nama Nabi SAW disebutkan di hadapannya tapi tidak menselawati Nabi SAW. Perkara ini juga banyak terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain. Oleh kerana setengah ulama' berpendapat bahawa membaca selawat pada setiap kali nama Nabi SAW disebutkan adalah wajib. Selain hadis di atas, dapat banyak lagi hadis yang lain memberi ancaman terhadap orang yang menselawati Nabi ketika nama Nabi SAW disebutkan di hadapannya. Sehingga hadis menyatakan bahawa orang semikian tergolongan di kalangan orang yang paling celaka dan paling bakhil. Ia juga dikatakan seorang yang zalim, yang juga jalan ke syurga salah seorang yang masuk ke neraka jahanam. Seorang telah rosak agamanya, serta dikatakan juga bahawa dia dapat melihat wajah Nabi SAW. Pada bagaimana para ulama mengertikan hadis-hadis di atas dengan mengatakan bahawa mereka yang mengenakan azab semikian bukanlah hanya kerana tidak berselawat ke atas Nabi SAW ketika nama Nabi baginda disebutkan, tetapi kerana mereka juga kufur kepada Nabi SAW. Tetapi siapa yang berani menafikan bahawa amalan yang zahir daripada hadis-hadis ini, hadis-hadis Nabi SAW, terhadap mereka yang tidak membaca selawat adalah begitu keras sehingga berat untuk ditangguh. Kenapa tidak? Sedangkan ihsan dan jasa Nabi SAW ke atas umat ini berkali ganda banyaknya, tidak mampu untuk dicakupi oleh segala tulisan dan ucapan. Selain itu, kalau dilihat hak-hak Nabi SAW atas umat ini adalah begitu banyak, iaitu segala ancaman dan peringatan kepada mereka tidak membaca selawat nampaknya memang tepat dan patut. InsyaAllah. InsyaAllah.